Mic check 1 2 1 2. Hello, my name is Juan Budiman and this is Pot Bola. Aku rasa this is my next point lah. Aku nak talk about salary cap pula. Okay, cop. Sebelum tu. Sekarang ni bila kita dah di ECP, Okay. dan mungkin kita tengok Kau patah balik kat ECP ni. patah balik Okay, sikit okay. sebab ada Alright. sikit lagi. Ada Alright, satu soalan alright. ni. Sekarang ni berapa banyak duit yang dia boleh belanjakan dan apa ada percentage ke apa? Takkan semua sekali duit tu dia dapat belanja untuk Ban terus lah. player. Dia 70%. 70% daripada income kau mesti cover gaji. Ini maksimum. Maximum lah. 70%. Itu untuk Malaysia ke ataupun Untuk La Liga apa sama? Dia untuk FFP. Untuk FFP. Oh, untuk Tapi FFP. sama juga. MFL pun ada numbers yang sama, 70%. Maknanya 70%. untuk setiap RM100, RM70 kau pakai tu untuk bayar gaji saja. Jadi kalau macam dekat liga-liga yang dah establish lah, yang dah apply benda ni semua, average diorang punya berapa? Dia Percentage? kena tengok club tu lah sebenarnya. Tapi 70% tu is maksimum. Kau tak boleh pergi lebih. Kalau by statistik, kalau kau gaji kau lebih daripada 70%, kau confirm akan bankrupt. Bukan bankrupt lah, rugi. Burst lah. Kau akan burst. Kan sebab 30% tu is enough to cover your operating cost, dia panggil. Jadi kebanyakannya dalam 50 hingga 60%. Boleh kata 65, tak kisah pun. Janji kau jangan lebih kepada 70%. Tak boleh lebih 70. Dia kira macam ada RM10, pergi nasi kandar royal, tak boleh lah ambil udang dan sotong kan. Betul, tak boleh. Jangan cakap tadi ada member dia janji nak bagi RM10 ni saya nak bayar RM20, tapi sekarang saya ada RM10 je kan. Lepas tu lari. Lepas tu lari. Nak lari pun tak lari mana. RM7 je, RM7. Sebab nanti kau nak pakai duit lagi, kau nak balik lagi, kau nak bayar Grab lagi. So ini semua kena fikir lah. Jangan ikut nafsu lah. Kau ada RM10, tapi jangan habiskan duit tu. Okay. Ayam goreng. Okay. Kau buat aku lapar bro. So aku pergi balik lah ke point salary cap ni. Salary cap, please explain. Salary cap ni, ini semua macam mana Min? Salary cap ni bukanlah regulation dalam Malaysia ni. Dia sebenarnya macam ni lah. Apa yang aku nampak, even dengan ECP pun kita boleh apply salary cap. Maknanya kita ada duit, katakan 100 juta. Sekarang ni kita boleh spend 60 atau 70 lah maksimum. 70 juta untuk gaji. Dan tak adalah bermakna semua pemain dalam pasukan tu kita kena bagi diorang 2-3 juta. Kita akan tengok pada status pemain. Dan kita kena adalah berapa pemain yang kita akan bayar gaji tinggi. Berapa pemain yang kebanyakannya akan berada kat tengah-tengah medium. Betul. Jadi dia still akan apply something like salary cap. Tapi tak adalah by numbers. Kalau numbers, contohnya Liga kat Malaysia ni, macam yang pernah apply tahun 90-an dulu. Gaji maksimum berapa? 8,000 kata 8,000 kan? Itu pun untuk pemain national kan? Jadi dia akan jadi macam mana? Contohnya kelab yang berkemampuan, katakan dah jadi FC, kau boleh tarik sponsor besar, kau boleh main peringkat lagi tinggi, jadi maknanya kau ada pulling factor, tapi kau bayar gaji sama je macam kelab lain. Jadi benda tu mungkin pemain-pemain ni ada setengah mungkin fikir, apa aku nak pergi sana sini, kerja senang pun gaji sama juga. Betul. Kan? Jadi mungkin ada faktor macam tu pula. It goes back to the rules lah. Kita bukan tak ada peraturan untuk safeguard the club kan. Kita pun ada peraturan, dah very clearly mention. Kau cakap kau kena spend 70% of your income saja untuk pemain-pemain ni kan. So kalau kau rasa pemain ni harus dibayar lebih, then you will find a way to generate more income. Kalau tak, then you spend within your means lah kan. Kau ada duit, kau spend lah daripada situ. Kau ada RM100, RM70, kau spend on gaji. Kau tak ada duit, then forget about it lah. Yalah. Dia tak boleh lah macam kita nak generalize semua under satu skim. Mungkin benda tu nampak kurang sesuai kot. Sebab dalam mana-mana
kelab pun sebenarnya bukan semua pemain tu akan berada kat gaji paling atas. Sekian. Kelab-kelab besar pun ada lah key player yang dia Tinggi. gaji dia akan tinggi. Yelah, kelab besar tu kau tak boleh nak compare kelab yang Ah. kecil ataupun middle table, bottom table, middle table kan, title contenders dengan Yang main multiple champion ni, kau tak boleh nak compare. You can never compare. Kau nak tengok JDT kan, senang cerita JDT. JDT dia bila kita mula-mula start buat kelab ni, the objective is very clear. For you to have, dia nak ada satu pasukan yang kewangan yang kukuh, dia nak ada satu pasukan yang kuat yang boleh bertanding di peringkat Asia ataupun peringkat tertinggi. Bolehlah pergi sampai peringkat dunia pun kita boleh pergi kan. Tapi for now we want to be the best in Asia. So bila kau nak jadi terbaik di Asia, kau kena benchmark diri kau dengan kelab-kelab terbaik di Asia. Kan yang sama-sama di ICL. Tapi kalau kau nak suruh aku spend macam middle table, lepas tu kau nak suruh aku bertanding lagi di Asia, tak boleh. Kena belasah lah. Kan? Macam ni punya spending pun Visa Kobe 5 biji. Kan? Cuba kalau aku bawa kan middle table punya team playing in the ACL kan. Selamat lah. So logik juga benda ni, benda-benda yang logik. Satu lagi, kalau salary katakan sekarang ni kita rendahkan sangat lah. Memanglah kita cakap mungkin lah ada cakap kita punya gaji ni terlampau tinggi lah Liga Malaysia ni. Pemain kita, yalah kita tak layak pergi Piala Asia. Tapi sekarang ni kita boleh nampak lah. Jalan tu dah boleh nampak kan. Tapi kalau katakan kita letak salary cap sekarang ni 10,000 contoh. Kebanyakan kelab, kebanyakan pemain mungkin dia akan bagi gaji siling. Jadi dia tak mencapai objektif dia juga. Betul juga. Dia belasah je. Yang kedua, mungkin salary cap tu tak cukup dan faktor-faktor macam buki apa semua boleh datang. Itu yang kita tak nak lah sebenarnya. Akan ada elemen tu. Even sekarang pun ada elemen tu. Tapi kita tak nak lah. Tapi aku faham lah kan. Kelab macam player macam demand tinggi kan. Tapi it goes back to the agreement kan. Sebelum tu kau dah tahu dah. Aku suka player ni kan. Dan dia dah letak harga dia kan. Tapi kau nak juga dia. Kau dah tahu harga dia mahal kan. Tapi kau nak juga. So you break the bank just to get this player. The salary cap itself, adakah benda tu from player sendiri? Ataupun ada certain age, contoh certain age ni? Itu kita tak tahulah structure dia macam mana. Ada orang suruh pakai macam ikut A-League kan, Australian League kan. Tapi pada aku, tengoklah. Kau boleh tengok sendiri Australian League kan. Dia even dekat klub Asia pun, they are not doing well. Dia dah declining kan. Dia pun tak adalah sehebat mana pun. Level-level ASEAN juga. Kalau dia dah bertanding di level Asia kan. So they're nowhere there kan, on the top punya level tu. Walaupun dia pernah menang sekali lah. Wanderers. So aku pun tak tahu macam mana nak cakap. Tak tahu macam mana nak justify. Nak cakap okay, with the salary cap, performance of the team tu akan naik. At the end of the day, that is how you justify lah kan. That is how you get the buy-in from team. Sekarang kalau kita tengok performance dekat ACL baik. Lepas tu ni terpaksa ambil contoh JDT lah. Core player dekat national team pun kebanyakan JDT player. Dan kita nampak national team yang performance pun bagus. Even dekat World Cup qualifying, kalau dulu kita boleh nampak lah 2-3 game memang kita nampak main bye-bye lah ni. Memang tak pergi lah. Kan, sekarang ni kita still fighting. Dan silap kita boleh lah katakanlah kita menang 3 game, boleh jadi kita jadi group champion terus. Kan? Betul. Jadi benda-benda ni kita nampak positif. Maknanya player yang ada ni bukan setakat dia bayar gaji tinggi, tapi dia jaga kebajikan. Tu satu lagi benda. Kan? Betul Min. Lagi satu, player pun kau kena tengok dari perspektif pemain itu sendiri. Dia pun tahu kan, aku main ni ikut rolling contract. Kontrak aku setahun je. Kan? So that also needs to be changed kan. Aku kalau kelab pun, okay, minta maaf aku tak boleh bayar gaji kau banyak ni, tapi aku boleh bayar kau gaji yang rendah sikit, tapi aku boleh bagi kontrak yang lebih lama. So aku boleh bagi kau stability ni. Kan? Negotiation. So kau boleh fokus dengan main. Kau tak payahlah dah 6 bulan, kau dah pening kepala nak cari kat mana aku nak pergi kan. Goes back to the square root, patah balik. Betul. Macam mana pun, the root of the issue is pengurusan bola sepak itu sendiri. Kita asyik cakap benda yang sama saja kan. Kita semua benda nak senang,
Tapi Tak ada. tak boleh, nobody wants to take any action. Tak ada siapa nak ambil inisiatif ni. So kalau kata aku boleh cakap, okay, instead of spending crazy money how is that to be successful? Mungkin ada cara lain kot. Dia sebenarnya successful ni bukan hanya Do pasukan you menang. buy the glory? Macam tu. Pasukan menang 1-2 piala, 2-3 tahun, lepas tu habis. Okay. Itu maknanya kita buat team je. Macam mana nak continue. Dan memang tak ada pasukan lagi yang mana-mana pun boleh konsisten terus menerus akan duduk kat atas. Dia akan ada masa turun. Sebab apa? Pemain yang ada ni pun bila tiba peak nak kena ganti pemain baru. Dia akan ada up and down juga sikit. Kat situ scouting main peranan. Jadi scouting, lepas tu yang ada kat pipeline ni. Mungkin ada masa coach kena rasa okay, kita kena expose new player, pemain muda dan sebagainya kan. Jadi benda-benda ni sebenarnya adalah perancangan jangka masa panjang. Tapi tiap-tiap tahun kita kena ada objektif yang nak capai. Objektif tu terletak daripada pengurusan lah. Pengurusan yang baik, jaga kebajikan. Kita tak nak kelab tu wujud 8 berapa tahun lepas tu dah menang, macam contoh MPPJ dulu kan, dah menang Piala Malaysia apa, dah pecah rekod dah. Kelab pertama yang menang kan. Lepas tu apa jadi sekarang MPPJ? Dah tak ada dah. Ongkos. Continuity tu tak ada. Dia pentingnya untuk kita highlight yang ada banyak cara lagi untuk kita mengukur kejayaan pasukan. Kan? There are other ways that for us to measure success. Kan? Bukan saja dengan piala. Kan? Kita dua asyik fikir je, kau menang piala, kau dapat cup satu, kau champion, kita paling power sekali. Kan? That is not the way. Kan? Dan kelab ataupun pasukan ni kena try to engage dengan penyokong dan try to educate. Mengajar kan. Yang sebenarnya kita mengukur kejayaan dari segi lain. Kan? Aku ada akademi yang bagus kan. We are getting the right player kan. Kita ada coach yang bagus. Kita ada good system. We have a good playing philosophy. Data analytics. The senior team ni is playing semua sama. Aku ada 5 team. Semua 5 team ni bermain ada satu cara DNA, yang sama. DNA blueprint DNA kita kan. Ini kebanggaan kita. This is how we measure success. Kan. Dan piala tu akan datang. Kan. It's just a matter of time. Tunggu je dulu. Kan. So benda-benda macam inilah. Aku tak rasa benda-benda ni walaupun kau spend banyak pun, tapi hasilnya nanti kau akan nampak. Kan, kau spend on infrastructure dan nanti infrastructure ni jadi aset kau. Kan, mungkin kau boleh generate duit daripada sini, mungkin kau boleh produce your own players kan, we never know. Tapi what I do know is that apa yang kita tahu, kalau selagi kau duk belanja beli player ni RM70 dengan setiap RM100 ni, you will never get anywhere. Satu lagi, RM70 tu dia bukan hanya pemain betul, termasuk coaching semua, staff. Semua. Okay, sepatutnya semualah. Sekarang ni kalau kelab-kelab yang mungkin kemampuan dari segi kewangan tu tak besar, instead of ambil player-player yang bergaji tinggi, mungkin lebih baik diorang cari coach-coach yang berkualiti tinggi, bayar gaji yang baik untuk datang dan plan lah untuk medium ke long term ke. Diorang ni mungkin akan bawa kejayaan. Bila pasukan tu mula progress, kan? Kelab pun tahu macam mana nak buat duit. Sponsor mula datang. Dah mula menang cup. Ambil lah pemain-pemain yang berkualiti pula. Import. Mungkin macam import. Kadang-kadang ada setengah-setengah pasukan ni pasal nak penuhkan kuatan, ambil import. Bayar mahal-mahal. Betul. Tapi kita tak ada proper scouting. Kadang-kadang tengok YouTube. Kadang-kadang ejen bawa entah siapa-siapa. Ambil. Football manager. Football manager. Kita tak nak benda-benda macam ni. Kita nak buat proper. Kalau perlu ambil pemain import, kita tengok kita ada keperluan mungkin isi 2. Ambil 2. Bagi peluang pemain-pemain tu. Naikkan diorang. Ambil coach yang betul-betul baik. Penting. Itu yang pentingnya falsafah pasukan tu sendiri. Betul. Jadi peminat-peminat semua kena duduk bersama-sama dengan pengurusan bola sepak masing-masing dan tanya soalan yang betul. Soalan-soalan macam ini kan. Apa perancangan kau pada 10 tahun lagi? Kan itu soalan-soalan yang tanya kan. Tahun ni bajet berapa puluh juta dan duit ni semua pergi mana? Bukan berapa banyak kau spend on academy? Berapa banyak kau spend on infrastructure kan? Berapa banyak kau spend untuk bayar pemain import? So, maksud kau bukan soalan yang berapa piala kau nak. Bukan macam itu, bukan macam itu. Berapa gol kau nak kan, macam tu kan. Boleh tanya kan, tapi itu selit-selit lah. Tapi berapa untuk pergi next level ke peringkat lagi tinggi, inilah soalan-soalan yang betul untuk ditanya. Betul. Lagipun duit ni dia cerita pasal perbelanjaan lah kan. Kau nak
kau nak berjaya, tak semestinya you spend crazy money kan just to get the cup. Ada banyak lagi cara-cara lain for you to be successful kan. Sekarang ni zaman dah modern, you can rely on data analytics kan. You can do scouting kan, proper build up your scouting punya network. Sports science correct. Be modern lah. Bola sepak sekarang dah bukan macam zaman dulu kan. So sama juga perginya pusing-pusing pun akan pergi kepada pengurusan. Kalau orang tu dia tak nak venture into a new things kan, payah. We will never get anywhere. Kita sama bila lah kita main bola kampung. Kat situ je lah. Tak ada satu blueprint pasukan main kejap 4-4-2, kejap 4-3-3, kejap 5-3-2. Sebab data bukannya benda baru pun. Dah ada yang terbukti dah. Macam kita cerita lah FC Michelin kan, yang Dion Cools tu. Main sebab dia rely on data je. Data analytic 100%. So sekarang Brentford is already in the playoff. Already in the playoff kan. Dia ciput je budget. So tapi dia boleh go. Tapi dia boleh pergi sebab dia ada alternative methods kan. Setuju. Dia memang tak ada satu formula yang successful untuk semua. Betul. Tapi management dia patut ada direction apa yang dia nak follow. Itu yang penting. Dan dia kena betul-betul tekad lah untuk follow tu. Benda tu memang tak akan datang secara sekelip mata. Kan ambil masa. Sukses. Tapi itu juga penting daripada kau marah-marah kelab lain spending too much kan. Dan might as well kau cermin diri kan. Diri sendiri juga. Betul. Setuju. So aku tak agree lah. Kalau kau tanya aku tak agree dengan salary cap ni. Salary cap ni aku sebenarnya nak tanya soalan tu kan. Excuse je untuk justify kau punya failure. Kan? And then to cover up. Kau tak berjaya, disebabkan salary cap. Ada team ni berbelanja lebih lagi. So dia dapat player yang sepatutnya tapi dapat aku. Boleh laksanakan salary cap dekat kelab kau. Gunakan ECP, gunakan guideline, buat salary cap. Yalah, tapi kelab kau pun sekarang ni kau setuju dengan salary cap? Bukan, aku setuju dengan ECP. Okay. Salary cap kalau dia nak apply untuk dia punya kelab. Maknanya dia kena tahu bajet berapa player yang top yang dia nak pakai. Kan? Tak, selagi daripada kontrak. Tadi kita cerita pasal kontrak pemain kan. Selain daripada kontrak, kau kena tahu juga player ni dia pun ada keperluan dia sendiri kan. Dia pun perlukan pejabat ataupun training center yang boleh improve permainan dia sendiri kan. Tapi ini pun tak ada, apa benda semua tak ada. So apa lagi kau boleh offer? Duit je lah. Kan? Aku tak boleh offer kau training center yang mahal. Aku tak boleh offer kau gym. Semua tak boleh. Semua tak ada. Kan? Semua pun mandi pun tepi longkang je. So okay lah, kita kau team lah. Aku bagi kau gaji 2 kali ganda, 60,000. So benda tu diorang spend bukan ke arah tu pun kan. Pada aku kan. Dia macam pada aku lah. Pengurusan yes, and then the play itself pun yes. It's about are you going to play football, upgrade diri sendiri, ataupun kau nak jadi superstar ke, duit banyak ke, apa benda ke. Player ni kadang-kadang kita faham lah, dia main playing career ni tak panjang. Betul. Jadi bila dapat offer, dia akan pergilah mana yang lebih menarik. Betul. Sebab dalam hati sekarang ni pakai Myvi, nak juga pakai Honda. Mustang. Bila dah pakai nak juga pakai Mustang. Kan dia macam tu lah nafsu kita faham. Kan? Lagi pula yang golongan-golongan baru nak naik ni kan. Kalau yang macam mungkin dia fikir dia nak dapat dia nak bila dia dah bersara nanti dia ada cerita untuk anak cucu dia nak tunjuk piala dia menang apa semua. Dia will go to the other side. The other side. Jadi kadang-kadang gaji tu mungkin bukan tapi dia akan pilih kelab yang betul. Okay. So I should thank both of you. ECP, FFP and then salary cap kan. Yes. So apa yang aku belajar hari ni, pergi nasi kandar, kau ada RM10, kau jangan ambil udang galah, jangan ambil sotong, betul. Kau ambil ayam goreng je. Jangan mende. Okay guys, thanks for watching, thanks for listening. Pot Bola, everywhere guys talk about football. Thanks. Bye.